tengok soalan nombor 4. Okay, so memang kalau tengok soalannya dia banyak tanya concentration unit. Soalan tak banyak tanya concentration unit. Sebabkan itu saya tak tunjuk saya tak buat dalam bentuk table lah. Sebab kenapa? Sebab kalau saya tengok balik soalan-soalan exam sebelum ni pun dia jarang minta banyak concentration measurement. Dia hanya minta kadang 1-2 soalan concentration measurement je. So untuk penggunaan table yang saya tunjuk sebelum ni tak valid lah. Sebab tak payahlah awak nak buat table susah payah, tapi information dia perlukan sebenarnya tak payah banyak sebanyak itu pun. So kalau untuk kes nombor 4, 5, 6, 7 ni kita tak guna table lah. Saya try buat one by one step lah. Kita tak guna table. Okay. Sebenarnya sebelum ni saya bagi tahu dapatkan dulu information yang ada dalam soalan. Daripada information you need to write dia punya formula lah pula sekiranya information awak tu ada formula. So daripada situ awak tahu daripada formula tu awak tahu awak boleh dapat apa. And then tengok pula soalan minta apa. So daripada soalan tu kena target lah. Awak perlu cari ni supaya boleh cari yang dia minta tu. So first yang 4A. Tadi saya kata first keluarkan dulu information yang diberi. So 9.5 molar. Ingat balik molar adalah molarity di mana unit dia sebenar adalah mol per kilogram. So kalau boleh keluarkan mol dia yang keluarkan unit dia yang sebenar lah, which is mol per kilogram. So, satu lagi information yang diberi adalah percentage pula, density. Dia kasih density. So tadi keluarkan information. Daripada information keluarkan pula dia punya formula yang sekiranya ada. Tapi dua-dua ni adalah. So yang first adalah pasal molality. Bukan molarity. So dia adalah molality, which is dia guna mole solute over mass solvent. So dari situ awak tahu dah. Daripada molality ni awak boleh tahu mole solute, awak boleh dapat mass solvent. Siap-siap tulis sekali dia punya unit supaya ingatlah formula terus. Daripada density pula awak tahu awak boleh dapatkan mass solution over volume solution. So dia mesti dalam gram dan satu lagi mesti dalam liter. Kita depends pada unit yang soalan bagi. Ini information yang diberi. So soalan sekarang minta mole fraction untuk NaOH. Nak cari mole fraction, awak perlukan mole NaOH awak iaitu mole solute awak over mole solution. Kalau perasan, awak boleh dapat mole solute daripada molality nanti ni. Sekarang nanti nak dapatkan mole solute, mole solution pula. Nak dapatkan mole solution, ingat balik awak kena cari mole solute tambah mole solvent. So nanti daripada information tu boleh dapat mole solute, settle. Sekarang kena carikan mole solvent lah supaya tambah dua tu boleh dapat mole solution. So first pertamanya, tapi sebelum apa-apa daripada information ni awak boleh tahu soalan ni adalah soalan assumption sebabkan awak tak ada information lain yang boleh membantu untuk masukkan dalam information ni kan. Awak tak ada mass solvent, awak tak ada mole solute, tak ada volume solution, tak ada mass solution yang boleh bantu untuk masukkan lah untuk dapatkan nilai yang lain tu. So tu ialah tanda assumption. So assumption awak ambil daripada mol per kilogram. So awak assume, kita dekat sini, assume 1 kilogram mass solvent. Ingat macam saya bagi tahu sebelum ni, awak nak assume beberapa pun, nak assume 0.5 gram boleh, nak assume 0.5 kilogram pun boleh, nak assume 50 gram, 500 gram, tak ada masalah, beberapa gram pun suka hati awak. Tapi tapi masalahnya nanti kena kira lah balik mole solute kena masuk dalam formula, kira pula mole solute. So dalam kes ni saya terus assume 1 kilogram, kat sini 1 kilogram. Bila 1 kilogram terus dapat iaitu 9.5 awak, 9.5 mol, terus tahu dia adalah mol solute. Settle dah. 1 kilogram mass solvent, dalam 1 kilogram mass solvent awak ada 9.5 mol iaitu mol solute. So kita keluarkan assumption ni. Ni memang kena tulis lah. Sebab tu saya guna merah.
Okay, so kalau tengok kat sini awak ada mole solute dah. So settle lah kat situ untuk yang information dia pertama, settle. Sekarang nak dapatkan mole solvent. Okay, nak dapatkan mole solvent, ingat awak boleh dapatkan daripada mass solvent. Daripada mass carilah mole. So daripada daripada mass solvent boleh cari mole solvent. So mass solvent bahagikan dengan molar mass solvent. Kena ingat solvent memang sentiasa and forever and ever adalah air. So dapat mass solvent awak tadi, awak dah assume 1 kilogram, tapi untuk masukkan dalam nak kira mol, mass awak mesti dalam gram. Molar mass untuk air awak gram per mol. So dapatkan mol solvent 55.56 mol. Dah dapat mol solvent, ada mol solute, bolehlah cari mol fraction. So mol fraction untuk NaOH adalah mol solute awak 9.5 mol over dengan 9.5 tambah dengan 55.56 mol. So settle benda pertama. So tadi kalau awak assume berapa banyak pun mass solvent, jawapan akhir memang akan tetap samalah. Takkan berubah. So settle kat situ untuk yang 4A. So assumption, first assume sekali je. So kalau soalan kedua dia minta contoh B, sambung pula soalan B, percentage by mass, assume hanya sekali saja. Jangan pula masa B kau assume lagi sekali, tak boleh. Awak tak boleh assume berkali-kali. Assume hanya sekali saja untuk soalan tersebut. Tak boleh assume berkali-kali. So awak assume sekali 1 kilogram tu adalah mass solvent. So pergi pada percentage by mass. So keluarkan formula yang soalan nak percentage by mass, iaitu mass solute over mass solution. By now you should have list of formula lah. Semua formula tu dah kena ada lah. Buatlah satu kertas cantik, tampal kat dinding ke, ataupun sentiasa ada bila awak nak buat soalan berkenaan dengan concentration measurement. Okay, sebab kenapa? Kena ingat dan formula tidak diberi untuk chapter 1 ni juga. Okay, tadi nak dapatkan mass solute, tapi yang masa A awak tak ada mass solute. Awak ada mass solvent je. So kena dapatkan mass solute, boleh dapatkan daripada mol solute tadi. Awak dah dapatkan mol solute, bolehlah kira mass solvent. Mass solute. So nak kira mass solute, mol tadi awak dapat yang masa A tadi, masa awak assume, daratkan dengan molar mass. So mol solute tadi 9.5 mol darat dengan molar mass untuk NaOH 40 gram per mol. So bila kira awak akan dapat mass dia 380 gram. Okay, dah dapat mass solute. Sekarang nak dapatkan mass solution. Nak ingat balik, nak kira mass solution, mass solute darat tambah dengan mass solvent. Okay, sambil saya buat ni memang jangan salin je, sambil tu kira lah sekali, tekan kalkulator sekali. Mana tahu saya salah tekan kalkulator ke. Manalah tahu. Medium salah kira. Okay, tadi mass solvent awak dah assume 1 kilogram, iaitu 1000 gram. Tambah dengan mass solute awak 380 yang baru awak kira atas tu, dapatlah mass solution 380 gram. Dah dapat mass solute, so dengan mass solution boleh terus kira percentage by mass untuk NaOH. So 380 gram over 1380 gram. Masukkan, terus dapat percentage berapa. Okay, kenapa tak payah tulis lagi formula? Sebab tadi saya dah tulis formula kat atas ni. Tak payah nak tulis lagi sekali formula. Janji awak dah tulis sekali formula dia, terus masukkan nilai. Sebab kena ingat, pastikan ada satu formula, lepas tu pergantian, and then benda final answer berserta unit. Okay, itu untuk percentage by mass. Okay, ingat, assume-nya hanya sekali saja. Pergi yang C. Dia minta molarity. So keluarkan molarity. Mol solute over volume solution.
Okay, mole solid awak dah ada dah. Soal tadi masa A tadi awak dah dapat dah mole solid. Sekarang nak dapatkan volume solution. Kalau ingat balik awak punya information, nak dapatkan volume solution daripada density. Density yang ada volume solution. Ingat kalau volume solution memang selalu daripada density lah. Awak boleh dapat volume solution. Okay, and then macam mana dapatkan volume solution? Awak tadi dah kira dah mass solution yang masa B. Awak dah kira mass solution yang masa ni. So bolehlah dapatkan volume solution. Masukkan density. Tadi mass solution awak 380 gram. So boleh dapatkan volume solution iaitu 1037.59 ml. Tapi bila masuk molarity, ingat balik molarity awak dalam liter. So awak punya volume solution mesti tukar kepada liter lah. Tu kena ingat lah, dia tadi 9.5 mol. So volume solution bagi dengan 1000, 1.03759 liter. So akan dapatlah final answer mol per liter. Okay, itu untuk nombor 4A, B, C. So ni assumption part molarity. Awak assume pada molal. Kena tahulah formula molarity per kilogram iaitu mass solvent. Kita assume, maksudnya awak assume mass solvent. Okay, so far nak tanya ke tak ada, saya teruskan. So harapnya kira sambil tu tengah kalkulator, jangan salin saja. Harapnya kira dah sekali. Okay, so kalau tak ada soalan, kita teruskan untuk soalan nombor 5. Okay, kalau tadi kita assume pada molality, sekarang kita tengok soalan bagi information awak adalah percentage by mass. Dia kata 50% methanol by mass. Okay, so 50% percentage by mass lah sebenarnya. So boleh keluarkan mass solute over mass solution times 100%. And then macam biasa dia kasih density. Soalan mesti kasih density lah. Sebab kenapa? Awak nak dapatkan nanti volume solution ataupun mass solution daripada density. So sebab tu memang density selalu akan kasih dalam soalan. Okay, itu untuk information yang diberi. Pergi pula soalan minta apa? Soalan minta molarity. So yang A, molarity, mole solute iaitu mol bagi dengan volume solution tapi dalam liter. Okay, so kalau tengok, okay, aku perlukan cari mole solute. So nak cari mole solute, awak kena dapatkan mass solute. Daripada mass solute boleh dapatkan mole solute. Okay, lepas tu nak cari volume solution. Volume solution awak perlu cari daripada density. Tapi sebelum nak cari density, nak cari volume solution, awak perlukan mass solution. Supaya nanti boleh dapat volume solution, barulah boleh kira molarity. Itu yang pentingnya kita keluarkan formula supaya kita tahu mana target. Macam mana kita dapat information yang diperlukan lah. Okay, tapi dalam kes ni awak kena assume lah. So kalau 50%, kita guna percentage kan? Kalau maksudnya 100% siapa punya? Agak-agaknya 100% siapa punya? Anyone? Ada orang tak? So 100% solvent. Solvent? Solution. So selalunya 100% adalah solution punya, sebab dia dah penuh. Maksudnya kena ingat solution adalah solute tambah solvent. Maksudnya dia dah complete punya solution tu. Sebenarnya 100% adalah mass solution punya. So kita terus anggap dia sebagai 100 gram. Ingat, kalau awak nak assume beberapa persen ataupun beberapa gram pun boleh, tak ada masalah. Cumanya nanti awak kena kira balik lah mass solute. Bila masuk dalam formula percentage by mass ni, kena kira balik lah mass solute kalau guna selain daripada 100. Kalau kita masuk 100 kan senang. 100 cancel dapatlah 15% tu sebagai 15 gram mass solute. Sebab tu saya terus assume mass solution awak 100 gram. Terus dapat mass solute. Okay, dah dapat mass solute tadi, bolehlah kira mole solute.
Semua solid 15 gram bahagi dengan molar mass untuk metanol adalah 32 gram per mol. So akan dapat 0.46875 mol. Okay, so dah dapat dah benda pertama yang awak perlukan, mol solute. Sekarang nak dapatkan volume solution. Okay, awak dah ada mass solution yang awak assume tadi ni. Masukkan dalam density, nanti boleh dapat volume solution. So volume solution sama dengan mass solution bagikan dengan density 0.790 gram per ml. So masukkan, awak akan dapat volume solution 126.58 ml. Saya satu masalah. And then bolehlah terus kira molarity of metanol. Masukkan nilai-nilai. Tadi dah dapat mol solute 0.46875 mol. Bahagikan dengan volume solution, tapi ingat kena tukar kepada liter. Kena bahagi 1000, maksudnya 0.12658 liter. So dapatlah molarity mol per liter. So try kira kat situ. So awak dah assume ni untuk 15, soalan 5 kita assume pada percentage by mass pula. Awak nak assume berapa-apa tak ada masalah. Again, banyak kali saya bagi tahu. Tapi in the end jawapan akhir memang akan samalah. Cumanya lecehnya nanti awak kena kira mass solid balik. Itu je lah. Okay, pergi pula molality. Okay, so keluarkan juga formula molality. Awak perlukan mol solute dengan mass solvent dalam kilogram 5 mol. Mol solute settle dah. Tadi dah kira dah. Mol solute tadi dah ada. Okay, sekarang nak cari mass solvent. Ingat, nak dapat mass solvent daripada mass solution tolak mass solute. Awak tolak dua ni dapatlah mass solvent. Sebab kena ingat mass solution sama dengan mass solvent tambah mass solute. So bila nak cari mass solvent, solution tolak solute je lah. So tadi awak dah ada mass solution iaitu 100 gram. Tolaklah dengan mass solute tadi 15 gram yang awak dah assume. Dapatlah 85 gram untuk mass solvent. Dah dapat mass solvent, terus boleh kira molality untuk NaOH. Mol solute tadi kita dah kira 0.4, saya lupa, 4687 5 mol bagikan dengan mass solvent, tapi kena ingat dalam kilogram, sebagi dengan 1000 0.085 kilogram. So akan dapatlah molality mol per kilogram. Ni konsep saya tak buat table lah. Saya buat satu-satu. Sebab kenapa? Soalan tak minta banyak. Lagipun dalam exam soalan tak akan minta lebih daripada 2 untuk concentration measurement. Jarang lah. Selalu dia minta 1 ataupun 2 sahaja concentration measurement. Sebab tu saya tak guna table lah. Okay, itu untuk bila awak assume part concentration, kita assume pada percentage by mass. Okay, hari tu saya baru beritahu juga, kalau awak nak assume pada density boleh. Pada density pun boleh, tapi saya kata hari tu cumanya dia punya nilai untuk density tu nanti sangat kecil lah. Awak assume 1 ml. 1 ml ni kalau dalam lab berapa titik je awak punya ml tu, berapa titik je solutionnya. Takkanlah kita nak buat eksperimen ataupun kita nak buat pengiraan dengan guna 1 ml. Sangatlah bukanlah tidak logik, tapi macam tak tepat lah. Guna sikit sangat solution. Selalu kita guna banyak untuk kita nak buat calculation. Sebab tu kita assume pada satu lagi information. Tapi kalau siapa memang dah tak boleh nak fikir, memang dia assume pada density, boleh. Jawapan akhir pun memang tak sama. Cuma saya bagi tahu awal, density tu kita tidak galakkan sebab tadilah dia punya nilai untuk volume solution tu sangat-sangat sikit. Okay, pergi nombor 6. Ni soalan tadi nombor 4,
molality, kita assume pada molality. Nombor 5 assume pada percentage by mass. So untuk nombor 6, kalau awak tengok information yang diberi, dia bagi 2.5 molar, which is mol per liter. And then dia bagi macam biasa density. So macam biasa molarity perlukan mol solute. Macam huruf kecil pula saya buat ya. Unit M besar, mol solute iaitu mol bagi dengan volume solution. Okay, then density macam biasa mass solution over volume solution. So ikut soalan, soalan minta yang A, molality. So molality perlukan mol solute over mass solvent. Ni dalam kilogram, ni dalam mol. Okay, so benda pertama, dia kasih dua information yang awak tak boleh nak cari lain. Dan macam biasa kena assume pada molarity. So untuk 2.5 mol per liter, awak assume untuk 1 liter iaitu volume solution. So maksudnya untuk 2.5 mol adalah mol solute. Awak dah assume untuk volume solution awak adalah sebanyak 1 liter. And then dapat mol solute. So untuk nak kira molarity, settle dah awak dah ada mol solute. Sekarang nak cari mass solvent. Nak cari mass solvent, ingat awak perlukan mass solution tolak dengan mass solute supaya nanti boleh dapat mass solvent. Kalau sebab kenapa awak tak ada mol solution nak tolak dengan mol solute, nanti so sebab tu tak boleh nak kira mass solvent secara guna mol. Awak so kena cari guna mass lah. Di mana yang pertama kena kira dulu mass solute. Okay, ingat nak cari tadi, nak cari mass solvent, mass solution tolak dengan mass solute. So boleh dapat mass solvent. So kena cari mass solute dulu and then dapatkan mass solution, barulah boleh tolak dapat mass solvent. So nak cari mass solute, 2.5 tadi mol darab dengan molar mass untuk metanol 32 gram per mol. And then ni 80 gram untuk mass solute. Nak dapatkan mass solution pula daripada density, tadi awak dah assume 1 liter volume solution. Dari 1 liter volume solution boleh dapatlah mass solution. So nak dapatkan mass solution daripada density 0.954 gram per mol darabkan dengan 1000 ml. So akan dapat mass solution 954 gram. So nak dapat mass solvent, tolak je lah. So tolak 954 gram, tolak dengan 80 gram. So akan dapat mass solvent 874 gram. Dah dapat mass solvent lah sekali, barulah in the end boleh kira molality of NaOH. Mol solute 2.5 mol, mass solvent 874 gram, tapi ingat tukar kepada kilogram. So akan dapatlah mol per kilogram kat situ. Okay, itu untuk nombor 6, dia assume pada molarity, which is awak assume pada volume solution awak. Kena ingat juga unit supaya tak tertukar. Liter kepada ml, ml kepada liter. Orang ni guna ml, orang ni guna liter. So seharapnya sila aware pasal unit supaya tak adalah tiba-tiba awak tolak dapat negatif tadi. Okay, so untuk nombor 6B, minta mole fraction. So, macam biasa keluarkan formula mole fraction, perlukan mole solute dengan mole solution. Okay, tadi awak dah dapat mole solute settle, nak dapatkan mole solution. Mole solution, ingat balik, mole solute tambah dengan mole solvent. Ingat awak tak boleh cari mole solution secara direct. Awak tak boleh, memang awak dah ada
memanglah awak ada mass solution. So daripada mass solution patutnya bolehlah bahagikan dengan molar mass supaya boleh dapat mol solution kan. Tapi kena ingat solution awak macam mana nak dapatkan molar mass je. So tak ada molar mass untuk solution Sebab tu bila nak cari mol solution, awak kena cari mol solute tambah dengan mol solvent. Mol solute dah ada dah. Sekarang nak kena cari mol solvent. Macam nak cari mol solvent? Tadi awak dah ada mass solvent. Daripada mass solvent barulah boleh kira mol solvent. Tadi 874 gram bahagikan dengan molar mass untuk air. Kena ingat solvent awak memang sentiasa air, which is 18 gram per mol. So and then bila kira mol solvent dapat 48.556 mol. Dah dapat mol solvent, barulah terus boleh kira mol solute over dengan mol solution. Mol solute tadi 2.5 mol bagikan dengan 2.5 mol solute tambah dengan mol solvent yang baru awak kira tadi. Okay, so berdapatlah mol fraction. Okay, so saya tekan situ mol fraction untuk metanol. Ni metanol, NaOH. Tak ada orang tegur aku. Korang pun salin je lah NaOH ke? Masing-masing salin NaOH ke? Ke memang tak perasan pun? Okay, itu untuk B. Pergi pada C. Harapnya faham Kalau tak tanya saya, maksudnya saya anggap awak faham je. Sebab lepas ni maksudnya kita dah habis 2.2. Part assumption kita dah habis. Macam biasa nanti saya akan kasih lah exercise khas untuk assumption pula. Okay, pergi yang C. Soalan minta percentage by mass. So kalau bagi sesiapa yang tak tanya saya anggap awak tahulah tu. Ingat kalau tengok SOW, which is kalender kimia, pada minggu depan ada UYP. UYP tu apa? UYP tu adalah chapter. UYP tu adalah program, tapi program untuk quiz. So untuk YP pertama maksudnya quiz untuk chapter 1 minggu depan ya. So by the time awak tak tanya saya, maksudnya saya anggap awak faham je lah chapter 1 ni. Okay, minta percentage by mass. Tadi awak dah kira awak dah dapat dah mass solute and then dah dapat mass solution. So terus dah boleh kira awak punya percentage by mass. Masukkan je lah nilai 80 gram, ini 954 gram. Dapatlah terus percentage by mass of metanol. Bagi tahu siapa yang awak tengah kira. Okay, itu untuk nombor 6. So nombor 4 tadi molality, assume pada molality. Nombor 5 assume pada percentage by mass. Nombor 6 assume pada molarity. So last nombor 7. Kalau tengok information, dia bagi mole fraction, which is 0.3, and then dia bagi density macam biasa density. So ni density mass solution over volume solution. Ni tadi percentage by mole fraction, mole solute over mole solution. So yang A dia minta molality untuk NaOH, which is dia minta mole solute over volume solution. So ingat tengok balik, daripada awak perlukan mole solute boleh dapat daripada mole fraction, volume solution nak boleh dapat daripada density. Okay, tapi sebelum tu kena keluarkan assumption lah. So dalam kes ni kita assume pada awak punya mole fraction. So kita assume yang bawah ni iaitu mole solution, kita assume satu lah. Satu apa? Dia berkenaan dengan mole kan? Maksudnya awak assume 1 mole adalah mole solution.
So untuk 0.3 mol terus jadi mol solute. So senang kat situ. Terus awak dapat mol solution dengan mol solute. So settle dah, awak dah dapat mol solute. Sekarang nak dapatkan volume solution. Nak dapatkan volume solution daripada density. Tapi maksudnya awak perlukan mass solution. Nak dapatkan mass solution, kena cari mass lah. Tapi kena ingat awak tak boleh daripada mol solution ni direct dikira. Awak kena dapatkan mass solvent tambah mass solute. So kena dapatkan mass solvent and then barulah boleh kira mol apa saya cakap ni? Kena cari again, tak ada siapa betulkan pada saya. Awak nak cari molality betul. Molality apa dia punya formula? Anyone? Molality apa formula dia? Mol solute over mass solvent. Tak ada siapa betulkan saya. Ke tak perasan pun? Tak perasan madam? Tak perasan. Tak perasan. Okay. So awak dah dapat mass solute, which is awak dah assume dah tadi. Daripada assume awak dapat mol solute, settle. Sekarang nak dapatkan mass solvent. Nak cari mass solvent, kena dapatkan mol solvent. Macam mana dapatkan mol solvent? Solution, kan ingat balik solute, mol solute tambah mol solvent sama dengan mol solution. So sebenarnya awak bertolak lah. So bertolak mol solution, tolak dengan mol solute untuk dapatkan mol solvent, which is 0.7 mol. So daripada mol boleh kira mass. So ni 0.7 mol darab dengan molar mass, which is 18 gram per mol. So akan dapat 12.6 gram. Dah dapat mass solvent, tadi awak dah dapat mol solvent. Bolehlah kira molality. So ni 0.3 bagi dengan 0.0126 kilogram ni mol. So dapatlah in the end mol per kilogram. Okay, so settle untuk yang A. Okay, so pergi yang B. So yang B dengan yang C, saya tinggalkan awak soalan B dengan C, try buat. Okay, so kalau tengok, keluarkan dulu. Pertamanya sila keluarkan formula lah. Formula percentage by mass. Apa-apa pun keluarkan. Kita nak target awak apa? Awak perlukan mass solute. Lepas tu perlukan mass solution. Times 100%. Okay, macam nak dapat mass solute? Tadi awak dah ada mol solute. Daripada mol, cari mass solute. Okay, settle, dapat mass solute. Lepas tu percentage by mass, dia minta mass solution. Macam mana dapat mass solution? Ingat balik. Nak dapat mass solution, mass solute tambah mass solvent. Tadi yang masa awal ni awak dah kira mass solute. Nanti tadi yang masa A awak dah kira mass solvent tambah dapatlah mass solution. Bolehlah kira percentage by mass. Okay, saya tinggalkan tu dalam kerjanya pada awak. Dan C, dia minta molarity, mol solute over volume solution. Okay, mol solute settle. Tadi awal-awal kita dah assume ada mol solute 0.3. Settle. Sekarang nak cari volume solution. Ingat nak cari volume solution kita dapatkan daripada density. Tapi nak dapatkan volume solution, awak perlukan mass solution. Tadi yang masa B, awak dah dapat dah mass solution. Daripada mass solution, masukkan dalam density, boleh dapatkan volume solution. Dah dapat volume solution, bolehlah kira molarity. Okay, so far ada nak tanya?